KPM. Cikgu Aira. Nisa. Hai Cikgu. Nisa nak teh? Boleh juga. Baru nak tanya cikgu tengah buat apa ni? Alat apa ni? Macam sibuk je cikgu buat teh ni. Cikgu baru keringkan daun teh ni dan sekarang cikgu tengah tapis ni untuk dapatkan air teh yang segar. Wah, tapis teh. Baik-baik, saya nak satu cawan. Boleh cikgu? Alright, sebut pasal teh ni kan Nisa dan sebut pasal penapis. Baik. Nisa tahu tak ada organ dalam badan kita yang bertindak sama seperti penapis yang boleh menapis semua darah. Oh, organ penapis dalam badan. Ya. Maaf cikgu, saya macam sedikit kurang pasti. Okey, kalau Nisa nak tahu, itulah yang kita akan belajar bersama-sama pada hari ini. Jom. Hai semua, Assalamualaikum. Anda sedang menonton saluran Didik TV KPM. Saya Nisaki akan menemani anda selama 1 jam ini. Apa khabar penonton semua di rumah? Diharapkan anda semua sihat, sejahtera dan bersemangat untuk sesi kita pada hari ini. Bercakap berkenaan dengan kesihatan, jangan lupa untuk jaga diri anda di mana sahaja anda berada. Pakai pelitup muka dengan kemas dan baik sekiranya anda berada di luar. Jaga penjarakan fizikal 1 meter atau lebih. Cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman apabila perlu. Baiklah, jom kita telah lihat profil guru ini. Kita nak mempersilakan beliau. Kita ada Cikgu Aira. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam Nisa. Terima kasih kerana menjemput saya kembali. Ya, saya sangat-sangat teruja hari ini kerana saya ada nampak beberapa bahan bantuan mengajar di hadapan saya. Tetapi sebelum kita pergi kepada apa yang ada di hadapan kita, hari ini Cikgu Aira yang merupakan guru mata pelajaran biologi dari Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak Selangor akan berbincang dengan kita berkenaan dengan takkan tak habis teh cikgu hari ini. Kita bukan nak buat air kan cikgu? Apa tajuk kita hari ini cikgu? Jadi organ tadi seperti awal-awal tadi Nisa, cikgu ada cakap ada satu organ dalam badan kita yang berfungsi sama macam penapis yang boleh menapis darah. Dan organ tersebut adalah ginjal. Ginjal ini atau sebenarnya buah pinggang adalah ya cikgu? buah pinggang ataupun ginjal lah nama saintifiknya. Baik. Ginjal. Jadi ini adalah saiz sebenarnya untuk saiz ginjal manusia dewasa biasa. Besar juga saiz ginjal cikgu. Betul. Saya ingatkan kecil je saiz ginjal kita sebenarnya. Lebih kurang saiznya dalam 12 cm. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem urinari dan kita akan fokus kepada ginjal sebagai organ untuk menapis darah. Saya sebenarnya sangat teruja nak belajar hari ini. Ya, saya juga pastinya ada banyak perkara yang saya sendiri nak ulang kaji dan murid-murid di rumah nak catatkan info-info yang penting. Apa lagi yang kita nak pelajari pada hari ini? Sebelum itu cikgu, kita mestilah lakukan bukan norma baharu. Ini adalah perkara norma kita lakukan setiap kali kita nak mulakan apa-apa aktiviti. Saya nak jemput Cikgu Aira untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Dan di pihak saya ada jam pembasmi kuman yang bersaiz poket yang sentiasa saya bawa ke mana-mana sahaja. Jatuh. Maaf cikgu. Jatuh pula jam pembasmi kuman saya. Saya guru biologi kan Nisa, saya tambah sikitlah. Walaupun sekarang ni kita dah mula program vaksinasi untuk pelajar. Namun vaksinasi bukan menjadi tiket untuk para murid di rumah sana untuk mengabaikan SOP. Betul tu, jaga SOP dan patuhi peraturan di mana sahaja kita berada. Saya pun tak nak buang masa hari ini. Saya sangat-sangat teruja apa yang kita nak pelajari tentang organ yang katanya kalau jual boleh dapat sebuah telefon pintar. Betul ke tidak? Jadi jom kita teruskan. Sila Cikgu Aira. Okey, jadi untuk murid-murid di rumah seperti umumnya kita mengetahui manusia dilahirkan dengan 2 ginjal. Namun ada manusia yang dilahirkan dengan 1 ginjal. Namun bila manusia dilahirkan dengan 1 ginjal, 1 ginjal ni dapat sebenarnya mengambil tugas untuk 2 ginjal. Jadi jangan kecewa sebab itulah kita dilahirkan dengan 2 ginjal. Tapi jangan sesuka hati jual ya. Okey. Jadi untuk kita masukkan topik sistem urinari pada hari ini, perlu untuk kita tahu
sebelum ini murid-murid telah diperkenalkan dengan bab 13 di mana mereka belajar tentang homeostasis. Maksud homeostasis, Nisa, sekiranya ada perubahan terhadap badan kita akan cuba untuk kembalikan kepada normal. Jadi kalau Nisa minum air teh tu yang panas, badan kita akan cuba untuk bawakan kepada suhu badan. Suhu badan yang normal. Itu homeostasis. Baik. Maknanya pada hari ini, sistem urinary ini adalah salah satu yang lebih fokus terhadap macam mana sebenarnya sistem homeostasis ini berlaku. Jadi murid-murid, saya bukan ingin menakutkan apalah, tapi untuk bab tingkatan 4, topik ini merupakan salah satu topik yang kita rasa agak berat. Jadi, kalau murid-murid duduk di rumah menonton tayangan ini, pastikan ada buku nota supaya kita sama-sama boleh buat nota. Belajar kan? Ada buku nota, ada buku teks jika perlu, ada buku rujukan. Dan diingatkan sekali lagi, kita sekarang berada di dalam slot menengah atas. Jadi jom kita teruskan. Silakan Cikgu Aira. Jadi untuk sistem urinary yang kita akan belajar hari ini, Nisa, ada 3 komponen utama yang kita akan sama-sama belajar. Baik. Yang pertama, kita akan melihat apakah struktur dan fungsi ginjal. Kedua, kita akan melihat nefron, iaitu unit dalam ginjal. Dan kita akan melihat proses pembentukan air kencing. Saya suka, maksudnya benda ni bila kita belajar, para murid ni dia akan lebih mengetahui bagaimana sistem badan kita berfungsi. Baik. Dan akhir sekali, yang inilah yang kita perlukan nota lebih, kita akan melihat bagaimana sistem urinary kita akhirnya melakukan proses pengosmo kawal aturan. Kita kawal tekanan osmotik darah dalam badan kita. Baik. Jadi, sebelum kita berehat, Nisa, sebelum tu saya nak tunjukkan ini adalah sistem urinary kita. Maksudnya murid-murid dah terlibat, dah tahu dah sebenarnya waktu tingkatan 2 lagi di menengah rendah tentang sistem urinary. Maksudnya ini adalah organ-organ yang terlibat untuk menghasilkan, menyimpan dan mengeluarkan air kencing. Itu belajar menengah rendah. Bila menengah atas ni, kita akan belajar dengan lebih teliti lagi. Lebih terperinci. Lebih terperinci lagi. Macam mana sebenarnya proses penghasilan air kencing? Baiklah. Saya kira murid-murid di rumah semua dah, alamak, mana buku nota, mana kertas saya, mana pensel saya, mana pen saya. Semua diharapkan bersedia. Saya harap jika ada soalan yang diutarakan oleh Cikgu Aira kepada saya, yang di rumah pun dapat buat sama-sama, dapat jawab sama-sama. Cikgu, boleh tak kita pergi dengan secara ringkasnya apa yang ada dalam sistem urinary kita? Boleh. Jadi, sebelum kita tengok sistem urinary kita, kita lihat kita semuanya ada 2 ginjal. Baik. Right. Lepas 2 ginjal ni, kita tengok setiap salur darah, sebab sebelum ni murid-murid sepatutnya dah belajar sistem peredaran darah dengan Cikgu Aira juga. Jadi kita tahu kita ada 2 salur darah. Tapi ini adalah salur darah yang khas membawa kepada ginjal. Jadi nama arteri ini adalah renal artery ataupun arteri renal bahasa Melayunya. Dan apabila darah ni telah kita tapis, Nisa, kita akan bawa semula ke jantung melalui arteri, melalui vena, renal vena. Okey. Dan bila penghasilan air kencing itu berlaku, di mana proses ni kita akan sama-sama lihat selepas ini. Baik. Air kencing yang dihasilkan akan disimpan di pundi kencing dan dikubuhkan keluar melalui uretra kita. Baik, terima kasih Cikgu Aira. Sedikit ulang kaji berkenaan dengan organ-organ atau bahagian-bahagian yang terlibat dengan sistem urinary kita. Diharapkan semuanya bersedia. Kita akan berhenti seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
kasih kerana masih menonton Didik TV KPM. Kita sekarang sedang menonton slot menengah atas bagi mata pelajaran biologi bersama saya Nisa K dan Cikgu Aira dari SBPI Gombak Selangor. Topik kita hari ini adalah sistem urinary yang lebih terperinci dan lebih fokus. Jadi jom kita nak teruskan kerana sebentar tadi kita telah ulang kaji sedikit tentang organ berkaitan sistem urinary. Silakan Cikgu Aira. Kalau tadi Nisa, kita belajar tentang sistem urinary. Tadi saya cakaplah itu menengah rendah. Menengah atas ni kita akan belajar dengan lebih lanjut lagi, lebih terperinci tentang ginjal. Tapi sebelum tu Nisa, ada dua fungsi ginjal yang semua murid-murid perlu tahu. Satu adalah sebagai organ perkumuhan. Ya. Satu lagi sebagai organ pengosmol kawal aturan. Di mana semua proses tu kita akan bincang dengan lebih terperinci dalam slot pada hari ini. Baik. Jadi bersama-sama saya, kita ada model ginjal yang telah dibesarkan. Baik. Setiap ginjal manusia mempunyai 3 bahagian utama. Di luar ni yang warna putih ni, alright, warna dia pale, warna dia macam Pucat. Alright, kita panggil sebagai cortex, lapisan cortex. Baik. Alright. Yang warna merah ni di sini, warna dia lebih pekat sikit. Kita panggil sebagai medula. Cara nak ingat dia medula merah. Dan sebenarnya kalau kita makan ni ginjal ni, sebenarnya kita boleh rasa masin kawasan medula ni. Jadi ingat medula merah, masin. Kenapa masin? Kejap lagi kita akan tengok kenapa. Dan akhir sekali adalah pelvis di sini. Di mana proses pengturasan ataupun kita bernapisan darah itu tadi, kita akan menghasilkan air kencing daripada korteks ke medula dan akhirnya pergi ke pelvis. So bila dah menghasilkan urin ataupun air kencing, kita akan salurkan ke ureter dan akan disimpanlah ke dalam pundi kencing kita. Baik. Okey, jadi ini kita dah sebab kita dah belajar ni tadi Nisa, kita cuba bersama-samalah. Ini adalah gambar yang selalunya ditunjukkan. Jadi, kalau kita tengok kat sini, lihat tak? Ini adalah gambar dalam buku teks yang boleh didapati di buku teks KSSM Biologi tingkatan 4. Jadi, kita tengok kat luar ni tadi apa nama Nisa kita panggil? Kat luar tu tadi cortex, Cikgu. Betul, cortex. Jadi yang dekat sini yang warna merah ni, yang merah pekat merah, Cikgu ada sebut masin. Jadi huruf medula. Medula. Itu adalah medula. Dan akhir sekali bila masuk kat dalam ini, bahagian apakah ini? Bahagian yang diproses tadi kan Cikgu kan? Ya, bahagian hasil air kencing tu tadi. Pelvis, betul tak Cikgu? Betul, pelvis. Jadi ingat CMP, cortex, medula, pelvis. Okey, satu lagi Nisa, kalau Nisa ingat, apakah dua fungsi ginjal yang telah kita bincangkan? Tadi pertama sebagai organ menapis, organ perkumuhan. Kita panggil sebagai organ perkumuhan. Satu lagi sebagai organ untuk panjang sikit ayat dia. Alamak Cikgu. Pengosmos kawal aturan. Jadi betul, ada dua fungsi ginjal kita sebagai organ perkumuhan dan organ pengosmos kawal aturan. Okey, sekarang ni kita masuk terhadap yang lebih menarik, bahagian yang lebih menarik. Macam mana sebenarnya ginjal kita ni boleh jadi sebagai organ untuk penapis. Kalau sebenarnya kita boleh zoom, kita boleh tengok ni, kita boleh besarkan, sebenarnya kita punya ginjal ni terdiri daripada 2 juta unit yang kita panggil sebagai nefron. 2 juta Cikgu? 2 juta unit. Sebenarnya lah kalau tengok trivia, kalaulah 2 unit nefron yang kita bentangkan, boleh sampai berkilo-kilometer panjang dia. So, jadi satu ginjal kita ada berjuta-juta nefron ni dan saya nak fokus dilihat di sini di mana ada bahagian tubul dalam nefron ni sebenarnya menghala jauh ke dalam medula. Jadi kita tengok sini Jadi maksudnya bila unit ni dia turun ke dalam medula. Kenapa macam tu? Inilah yang kita akan belajar dengan lebih lanjut pada hari ini. Baik.
Sebelum tu, tadi kita dah cakap ginjal ni sebagai organ penapis darah. Ya, betul. Jadi sebelum kita nak tahu macam mana darah ditapis, secara asasnya murid-murid perlu kita recall, kita imbas kembali apa yang telah dipelajari sebelum ini. Bersama-sama saya juga sebelum ni, kita belajar apa yang ada dekat dalam darah kita. Sekejap, Ada pelbagai ini. Tadi sebelum kita mengenali sistem nefron kita, kita tengok dulu apa yang ada dekat dalam darah kita. Jadi sebenarnya yang ada dekat dalam darah kita, kita ada macam-macam Nisa. Kita ada glukosa. Sebagai ini bukan gambaran sebenar lah. Ini untuk pembelajaran pada hari ini. Kita ada glukosa, kita ada asid amino, kita ada air. Kita ada platelet, kita ada eritrosit, plasma protein, urea, ion natrium dan ion klorida. Tapi ini bukan semua lagi ni, banyak lagi sebenarnya apa yang ada kat dalam darah kita. Tapi inilah fokus kita yang akan kita tengok macam mana bahagian bahan-bahan ini ditapis oleh darah. Baik. Okey. Sekarang kita dah tahu dah apa yang ada kat darah kita. Kita kembali semula macam mana struktur nefron kita yang membolehkan kita untuk menapis bahan-bahan di dalam darah ini tadi. Okey. Inilah kita akan bersama-sama tahu. Kita bersama-sama hari ini kita akan belajar tentang struktur nefron. Baik. Tadi murid-murid di rumah dan juga Nisa, kita telah diperkenalkan dengan perkataan nama nefron. Betul. Iaitu unit yang membentuk ginjal. So kalau ni cikgu zoom lagi nefron ni. Dekat lagi. Dia kecil tadi kan? Ginjal kita nampak besar, nefron ni kecil. Kita zoom lagi sebab ada 2 juta nefron. So kita akan dapatlah inilah gambar yang selalunya dilihat oleh murid-murid lah. Okey. So ada beberapa bahagian dalam struktur nefron ni yang murid-murid perlu tahu. Pertama, daripada sini lingkaran kapilari darah ni, lingkaran kapilari darah ni kita panggil sebagai glomerulus. Glomerulus. Nanti kita akan tengok apakah fungsi glomerulus. Di sini yang macam cawan ni Nisa, macam cawan ni kita panggil kapsul Bowman. Kenapa nama dia kapsul Bowman? Sebab dia dijumpai oleh seorang saintis nama dia William Bowman. Kalau Cikgu Aira jumpa, nama dia kapsul Aira. Yang pula kita tak jumpa awal. Okey, di sini kalau nampak dia berlingkar-lingkar. Tubul dia tu berlingkar-lingkar. Tapi dia dekat dengan kapsul Bowman. Jadi nama dia tubul berlingkar proximal. Maksud proximal dekat. Okey. Ini berbeza dengan tubul berlingkar distal. Distal maksudnya jauh. Jauh daripada kapsul Bowman. Jadi nampak je, murid-murid kat rumah nampak je nama dia macam susah. Tubul berlingkar. Nak ingat cikgu. Macam mana ni cikgu? Kalau bahasa Inggeris kita panggil proximal convoluted tubule. Macam tu. Penuh nak cakap. Tapi kalau kita tahu maksudnya senang saja. Proximal maksudnya dekat. Distal maksudnya jauh. Ya. Dan di tengah-tengah, di antara tubul berlingkar proximal dan tubul berlingkar distal, kita ada liku Henle. Sekali lagi Nisa, kalau tengok nama dia Henle. Ya, sebab orang yang jumpa dia, nama dia Jacob Henle. Jacob Henle. Kalau Nisa jumpa nama Liku Nisa. Dah boleh jadi drama macam tu. Dan apabila terhasilnya air kencing, kita akan lihat macam mana air kencing ni nanti akan disalurkan ke dalam ductus pengumpul. Okey, menarik kan Nisa? Rasa saya tak tahulah bila saya cerita dengan murid-murid saya macam menarik kan sampai dia macam menarik. Saya rasa mereka semua terpana cikgu, terkesima betapa kompleksnya untuk menghasilkan air kencing di dalam tubuh kita. Itulah kekuasaan yang ada dalam tubuh badan kita, begitu kompleks dan sangat-sangat menarik untuk kita pelajari. Ya, dan kita juga harus sentiasa bersyukur ya Nisa, kalaulah kita masih mempunyai 2 ginjal yang normal. Baiklah. Jadi, tadi kita dah belajar struktur dan fungsi ginjal bersama-sama Nisa. Hari ini, segmen seterusnya kita akan lihat bagaimanakah apakah struktur nefron seperti yang kita telah belajar bersama-sama tadi. Dan proses pembentukan air kencing. Murid-murid di rumah bagaimana? Diharapkan setakat ini semuanya dapat mengikuti dengan baik. Kalau mengikuti dengan baik dan faham setakat ini, boleh beri diri sendiri double thumbs up macam ni. Saya nampak rakan-rakan di rumah semua dah double thumbs up tu cikgu. Jadi jom kita boleh teruskan. Kita teruskan. Jadi
gambar nefron kat sini kita dah tak ada label dah. Jadi bila kat sini murid-murid kalau rasa terlalu laju boleh pergi ke YouTube Didik TV dan kita boleh Ulang recap tonton. balik, tonton balik label-label tadi ataupun boleh saja merujuk kepada buku teks Biologi KSSM tingkatan 4. Baik. Okey, jadi kita nampak di sini, Nisa, alright, ini kita panggil tadi arteri renal Arteri tadi renal kan? dan arteri renal. Dan kita dah belajar apa yang ada dekat dalam darah kita. Ya. So, kalaulah siapa lupa lah apa yang ada dekat dalam darah kita, tak apa, jangan risau. Cikgu dah bawa dah. Alright? Dan tadi kita pun cakap ada satu struktur dalam nefron yang menghala jauh ke dalam medula. Di sini. Kita nampak di sini. Alright, struktur nefron itu adalah, ingat tak apa nama dia tadi, Nisa? Saya ingat cikgu, Li Ku Henley. Ya, Li Ku Henley. Yeah, betul. Jadi penting untuk murid-murid di rumah tahu kedudukan Li Ku Henley ni sebenarnya di bawah medula. Jadi kita tengok sama-samalah. Proses yang pertama kita akan tengok hari ini adalah ultraturasan. Baik. Nama. Turasan maksudnya dia tengah menapis. Kenapa nama dia ultraturasan? Yang inilah yang saya rasa menarik. Yang ni kita dah belajar apa yang ada dekat dalam darah kita tadi. Betul. Kita dah tengok dah serba sedikit apa yang ada komposisi dalam darah kita. Baik. Sekarang kita lihat apa yang berlaku dalam ultraturasan di glomerulus dan juga di kapsul Kapsul Bowman. Bowman. Ya, kapsul Bowman. Jadi kita lihat ni. Wah. Ini lukisan cikgu yang tak seberapa. Cantik cikgu. Kalau saya lukis terima tak tahu kasih. jadi apa. Jadi ini lukisan cikgu. Kita lihat gambar-gambar dekat sini. Ya. Cikgu sengaja buat dekat sini, Nisa, nampak. Ini platelet, eritrosit dan plasma protein tadi. Baik. Dia lebih besar daripada yang lain. Okey. Kenapa macam tu? Sebelum tu, lihat di sini kita panggil sebagai arterial afferents. Baik. Alright? Arterial afferents. Saiz dia lebih besar daripada arterial efferents. Alright? Efferents dan afferents. Alright? Ejaan dia murid-murid boleh refer kepada, merujuk kepada buku teks lah. Jadi, bila ada perbezaan saiz macam ni, afferents lagi besar daripada efferents. Cuba bayangkan kalau kita tengah berlari ni, maraton ramai-ramai ni, semua orang tengah berlari. Seronok. Ya, Okey. sekali masuk dekat jalan yang kecil. Sempit. Ya, kita akan tolak-tolak orang. Kita akan jadi berhimpit-himpit, cikgu. Berhimpit-himpit. Ha. So, bila yang berhimpit-himpit ni, jadi kita akan tengok kat sini berlakunya ultraturasan. Di mana? Dekat sini. Alright, okay, sebelum tu. Jadi, di mana ion sodium, glukosa, asid amino, semuanya akan ditolak masuk melalui resapan dalam kapsul Bowman. Tapi teka, siapa yang masih akan berada dalam salur darah ni? Pergi ke arteri efferents. Yang besar-besar ke cikgu? Ya, yang besar-besar. platelet, Betul. plasma protein dengan... Kejap. Saya cuba ingat satu lagi tadi cikgu. Glukosa cikgu. Asid amino. PEP. PEP. Ini cara nak ingat. Platelet. Eritrosit. Plasma protein atau protein plasma lah dalam bahasa Melayu. Sebab PEP ni dia besar, saiz dia besar sikit. Dia tak muat nak tertolak masuk kat dalam kapsul Bowman. Tapi jangan risau, dia masih akan berada kekal dalam salur darah kita. Jadi, hasil-hasil komponen-komponen dalam darah tadi seperti glukosa, asid amino yang masuk dalam kapsul Bowman, kita panggil sebagai hasil turasan glomerulus. Ini adalah glomerulus. Baik, hasil turasan glomerulus. Okey, masalahnya Nisa, kita sambung sikit saja lagi. Saya tahu waktu ni murid-murid macam dah pening. Kita jangan risau, kita sikit je lagi. Informasi tengah masuk ni cikgu. Masuk. Okey, bila dah masuk kat dalam hasil turasan glomerulus, tadi kita cakap dalam darah kita ada glukosa, ada asid amino. Dan semua benda ni Nisa, kita dapat daripada diet kita. Ya, betul. Badan kita tak boleh nak lepaskan ini pergi. Dia macam sedih. Janganlah pergi. Jadi, kita tak boleh nak lepaskan mereka semua ni pergi. Kita akan berlaku proses penyerapan semula. Ini bahagian apa ni tadi? Bahagian tubuh berlingkar proksima. Betul. Yang dekat dengan kapsul Bowman. Betul. Tubuh berlingkar proksima. Baik. Jadi, di tubuh berlingkar proksimal akan ada penyerapan semula. Sebenarnya, untuk murid-murid di rumah, ini saya rasa miskonsepsi yang utamalah yang selalu berlaku pada murid-murid lah.
bila dengar perkataan penyerapan semula ni, murid-murid mungkin akan mengaitkan dengan bab nutrisi. Namun bab nutrisi kita belajar penyerapan. Penyerapan. Ya, di mana makanan-makanan kita diserap dalam darah. Ya. Tapi betul. di sini murid-murid mula diperkenalkan dengan perkataan penyerapan semula. Semula. Daripada dia nak keluar, kita tarik semula ke darah. Semula. No, Maknanya kita tak boleh dah keluar. turas, kita dah tapis, betul? Ya, Tarik kita ambil kembali. semula. Baik. Proses penyerapan semula, sebelum kita teruskan dekat sini, Baik. perlu untuk tahu 100% kita ambil balik kita punya glukosa dan asid Glukosa. amino. Baik. Alright. Jadi untuk tahu dengan lebih lanjut lagi kenapa kita ambil semula dan apa hasilnya yang berlaku kepada hasil turasan yang lain, Ya. kita tunggu selepas ini ya Nisa. Tunggu selepas ini ya murid-murid, kerana apa, kita nak beri anda ruang untuk berehat seketika, tarik nafas dan ingat kembali apa yang telah kita pelajari setakat segmen yang kedua ini. Kita akan beristirahat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini ke slot menengah atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih bagi murid-murid yang setia menemani Nisa dan Cikgu Aira dari SBPI Gombak untuk sesi menengah atas kali ini, mata pelajaran biologi, dan kita sedang membincangkan tentang topik sistem urinari. Jadi kita pun tak nak buang masa, murid-murid di rumah diharapkan anda sudah pun mengambil nafas, dah buat regangan-regangan sedikit, bersedia untuk kembali ke pembelajaran kita. Silakan Cikgu Aira. Okey, jadi Nisa, sebelum kita berehat tadi, kita dah belajar tentang struktur-struktur nefron. Betul. Jadi kita nak tengoklah ingatan Nisa tentang struktur nefron. Saya cuba, Cikgu. Betul. Okey. Apakah di sini di kapilari darah afferens arteriole dan efferens arteriole kat sini membentuk struktur yang kita namakan glomerulus. glomerulus. Betul. Baik. Di sini Nisa kita Ya. panggil sebagai Tadi cikgu sebut yang macam bentuk macam huruf C, huruf U tu, dia betul. macam kapsul Bowman. Yes, Kerana telah kapsul dijumpai oleh saintis yang bernama William William Bowman. Bowman. Capsule Bowman. Bagus Nisa. Saya suka kalau student saya ingat yang lebih-lebih ni. Alright, Baik. murid-murid. Kat sini kita panggil sebagai apa? Yang kita akan belajar lebih lanjut. Yang cikgu ada sebut tentang berlakunya proses penyerapan semula. Betul. Tubul berlingkar proksima. Proksima. Sebab dia dekat. Dekat dengan kapsul Bowman. Ya. Di sini Nisa yang mendurus jauh ke dalam medula. Yang Kita ke dalam medula yang dah macam U-turn tu cikgu, kita panggil dia Liku Henley kerana dijumpai oleh seorang saintis yang bernama Jacob Henley. Henley. Betul. Yeay. Yeay. Liku Henley. Dan sekarang kita akan belajar di sini pula apa namanya Nisa? Tadi cikgu disebut, kalau ada yang dekat, pasti ada yang jauh. Namanya Pasti. tubul berlingkar distal. Distal. Distal jauh. Distal. Okey, itu saja struktur nefron yang perlu kita Baik. tahu. Sebelum semua nefron ini kita bergabung bersama-sama dalam tubuh pengumpul. Baik. Okey, jadi Nisa, sebab murid-murid di rumah pun dah tahu dah tentang struktur-struktur nefron ni tadi. Ya. Dan Nisa, ingat tak apakah proses yang berlaku di sini? Proses Di yang glomerulus. berlaku bila darah masuk ke saluran, ada komponen ataupun komposisi darah yang besar, yang kecil. Jadi Betul. mereka pergi ke afferens dan efferens. Friends, yes. Jadi proses dia bukan ultraman, proses dia ultra Ultra penurasan. turasan. Betul. Ultra Okey, betul turasan. sikit je. Ultra turasan. Turasan. Ingat turasan sebagai proses menapis. Ya, betul. Ultra, kita tapis kecil lagi. Macam tu. Prosesnya lebih mikro, cikgu. Lebih ya? mikro. Okey. Tadi kita dah belajar tentang ultra turasan. Ya. Kita dah tahu dah PEP, platelet, Platelet, eritrosit eritrosit, dan protein plasma. akan kekal berada dalam salur darah. Sebab mereka ni besar. Betul. Jadi bila yang kecil-kecil tadi dia macam termasuk. Ya. Dia menjadi hasil turasan glomerulus. Okey, dan dia akan masuk dekat dalam kawasan apa ni Nisa?
Kawasan tubul berlingkar proksimal. Dan di tubul berlingkar proksimal berlakunya proses penyerapan semula. Tadi kan cikgu dah terangkan sebelum kita rehat tadi, di mana 100% glukosa dan asid amino kita ambil semula. Ya. Sebab murid-murid telah belajar sebelum ni tentang proses asimilasi. Betul. Kita perlukan glukosa ni untuk kita respirasi, untuk tenaga. Betul. Walaupun murid-murid duduk dekat depan TV sekarang tengok macam tu, kita kelip mata pun sebenarnya perlukan tenaga. Sebab itulah kalau tak makan macam tak ada tenaga macam penat macam tu. mana nak fokus macam tu tak ada cikgu? tenaga, dan tenaga ni hasil daripada proses oksidasi glukosa. Jadi kita tak boleh nak biarkan dia hilang daripada badan kita. Baik. Jadi kita serap semula. Sama seperti asid amino. Asid amino ini adalah bahan bina untuk buat pelbagai jenis protein. Macam collagen, keratin, itu adalah semua jenis protein. Oh, patutlah saya cantik cikgu. Mungkin banyak asid samalah amino. kita. Macam tu. Okey. Jadi badan kita memang tak boleh hilang ni. So kita akan serap semula. Dalam hasil turasan glomerulus ni tadi, kita ada bahan komposisi darah lah. Dalam mana kita ada ion natrium, Ion klorida, dan ada air juga dekat dalam badan kita. Jadi bila semua tadi dah masuk dekat dalam tubul ni, dekat luar ni akan jadi lebih pekat sebab air semua dah masuk dekat dalam tubul. So molekul air akan diserap semula masuk ke dalam darah kita melalui proses osmosis. Yang warna biru ni proses osmosis. Jadi murid-murid kena tahu, itu paling asas. Pergerakan air memang kita panggil proses osmosis. Tapi yang menarik kat sini, bagaimana proses ion natrium kita guna pengangkutan aktif. Maksudnya kita guna tenaga untuk kita tarik ion natrium ni keluar. Tapi ion klorida kita guna pengangkutan pasif. Maksudnya selagi dekat dalam ni banyak ion klorida, kita akan tarik keluar mengikut kecerunan kepekatan. Jadi nampak tak sebenarnya melalui pengangkutan penyerapan semula ni, sebenarnya nefron kita gunakan tenaga. Pertama untuk pengangkutan aktif glukosa dan asid amino. Kedua adalah untuk pengangkutan aktif ion natrium. Yang inilah asaslah. Jadi sekarang ni dia dah lalu dah masuk kat situ. Dia dah lalu. Jadi sepatutnya dekat bawah ni dah sepatutnya tak ada apa dah Nisa. Dah sepatutnya tidak mempunyai lagi glukosa dan asid amino. Okey, menarik kan? Jadi ini hasil turasan ni nanti akan terus pergi kepada ini apa bahagian dia tadi? Kita panggil bahagian medula di bahagian bawah tu. Bahagian bawah ni tadi apa struktur dia? Liku Henle, cikgu. Liku Henle. Dekat sini, cikgu nak cerita sikitlah pasal Liku Henle dan kenapa tentang penemuan Liku Henle ni kita rasa memang sangat menarik lah. Ni gambar Liku Henle yang dijumpai dekat buku teks masing-masing. Di Liku Henle ni dia macam gaung, alright? Ada yang turun ke bawah, turun ada ke bawah, yang naik ke atas. Naik balik pula, ya cikgu? Apa yang menarik dia, bila turun ke bawah ni, memang tidak ada protein. Kita katakan tubul ni tidak telak terhadap ion. Dia hanya telak terhadap air. Jadi air bila hasil turasan glomerulus ni turun masuk ke dalam Liku Henle, air akan keluar kat sini. Kenapa air keluar kat sini? Ingat tak, ini adalah kawasan medula. Dan medula ni tadi kan cikgu cakap kalau kita gigit dia kita akan rasa masin kan? Sebab kawasan medula ni masin, air akan keluar sebab dia akan bergerak mengikut kecerunan kepekatan. Menarik. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi bila air dah keluar, nanti medula akan cair. Kita tak nak medula cair sebab kita nak banyak lagi ni, nak air kita nak masuk balik dalam badan kita. Betul. Jadi
bila tiup ni berliku Henley naik ke atas, kawasan ni tidak lagi telap terhadap air. Tidak lagi telap terhadap air. Betul, dia hanya telap terhadap Ion. ion sahaja. Jadi bila ion ni seperti ion natrium tadi diangkut melalui proses pengangkutan aktif. Maksudnya kita guna tenaga tarik. Ion klorida diangkut melalui, kita resap semula melalui pengangkutan pasif. Bila ni, ingat tak NaCl ni, sodium klorida merupakan garam yang ada dekat rumah-rumah kita. Ya, yang dalam makanan kita tu, Ya, cikgu. itu adalah sodium Tapi sedap, klorida. cikgu. Oh, sedapnya. Lapar pula bila cakap. Jadi, bila sodium klorida ni keluar, sebab itulah kawasan medula ni masin. Dia tolong menjadikan kawasan medula ni pekat semula. Jadi, untuk nefron-nefron yang lain, air boleh keluar balik di sebelah sini. Sebab air kita nak simpan. Kita tak boleh nak minum. Kalau kita minum air dan keluarkan semua, penatlah kita. Sebab tu kita nak kena simpan air dekat dalam badan kita. Baik. Okey. Selepas liku Henley, ni saya ingat tak apakah struktur seterusnya? Selepas liku Henley, kita ada tubul berlingkar distal. Yang jauh. Tadi dekat proximal, yang jauh distal. Dia naik balik ke atas, cikgu. Betul, cikgu? Betul. Yeay. Yang menariknya tentang tubul berlingkar distal ni, masih sama lagi ada penyerapan semula. Ion natrium dan ion klorida. Dan sama juga air pun kita resap semula. Tapi yang menariknya dekat sini, di sini berlaku rembesan secara aktif. Apa itu rembesan, Nisa? Okay, sebenarnya rembesan ni berlaku sepanjang proses nefron ni. Maksudnya, bahkan tadi cikgu awal-awal cikgu cakap, ginjal ini adalah organ perkumuhan. Organ perkumuhan. Jadi, organ perkumuhan maksudnya kita keluarkan segala bahan kumuh kita keluar, kan? Betul. Ya. Dan di sini, apabila salur darah ni melingkari nefron, akan berlaku rembesan. Maksudnya kita keluarkan apa yang badan kita dah tak perlukan. Contohnya, urea. Urea adalah bila kita makan protein, ni murid-murid dah belajar dalam dalam bab nutrisi. Bab nutrisi. Bab nutrisi. So, kita ada urea, kita ada kreatinina. Bahan toksik. Lagi sesetengah jenis dadah. Alamak. Ya, jadi Nisa, agak-agak Nisa, macam mana ujian air kencing ni digunakan untuk uji kehadiran dadah seseorang? Saya rasa disebabkan adanya penurasan dalam buah pinggang kita ni dan dia buang bahan-bahan sesetengah dadah ni. Jadi di situlah kita boleh kena pasti adanya kemunculan dadah. Betul tak, cikgu? Betul. Jadi di sinilah sebenarnya bila ada proses rembesan ni, maksudnya badan kita macam apa ni, dadah dia tak guna, jadi dia akan keluarkan dalam air kencing. Baik. Sebab itulah ujian air kencing boleh digunakan sebagai ujian sama ada seseorang itu telah mengambil dadah ataupun tidak. Sebab dia buang kat dalam tu, dah keluar daripada badan kita, jadi di situlah kita nak detect. Kita nak kena pasti ada ke tidak bahan-bahan terlarang dalam tubuh badan kita. Okey, jadi dekat sini rembesan kita ada juga ion-ion lah. So ni ion-ion biasa yang mengekalkan pH dalam badan kita. Sebelum kita masuk ke dalam penyerapan semula ke dalam pembentukan air kencing kat sini. Baik. Sikit je lagi lepas ni cikgu nak Nisa cerita balik apa yang berlaku. Saya akan cuba dan sama-samalah kita murid-murid di rumah, diharapkan murid-murid di rumah juga boleh lakukan bersama-sama dengan Nisa. Mungkin kita perlukan sedikit masa untuk kita ulang kaji kembali nota-nota yang telah Cikgu Aira kongsikan sebentar tadi. Jom kita rehat seketika, jangan ke mana-mana. Jumpa anda selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
kembali menonton Didik TV KPM di slot menengah atas bagi mata pelajaran biologi. Topik kita hari ini sistem urinari. Jadi murid-murid di rumah, bagaimana diharapkan nota-nota anda semua hampir lengkap dengan apa yang telah kita bincangkan sama-sama dengan Cikgu Aira sebentar tadi. Jadi jom kita nak teruskan sesi kita. Bersedia semua di rumah? Jom, silakan Cikgu Aira. Itulah, tadi di awal tadi Cikgu dah cakap dah, memang dia kompleks sikit. Jangan risau. Kita belajar satu demi satu. Tengok, Baik. Nisa pun belajar satu demi satu. Saya cuba, Cikgu. Okay. Jadi sebelum Nisa ceritakan balik apa yang berlaku dalam proses pembentukan air kencing, kita Baik. tengok destinasi terakhir nefron adalah dalam tubuh pengumpul. Ya. Di mana sebenarnya gambar kat sini adalah menggambarkan nefron-nefron yang lain lah sebenarnya. Dan Nisa tengok kat sini, dia merujung jauh ke dalam medula dan akhirnya pergi ke pelvis. Pelvis. Sebab dia dah jadi air kencing dah. Tapi Dia kat nak sini, keluarkan dah, Cikgu. betul, akan berlaku penyerapan yang terakhir lah. Kita Ya. akan serap semula air. Sebab ingat, ini berada kat medula. Masin, Betul. air akan keluar. Kita perlukan air dalam badan kita, Cikgu. Betul. Tadi cikgu ada cerita tentang rembesan kan? Rembesan maksudnya berlaku kat sinilah. Apa-apa yang kita tak guna, lalu kita akan rembeskan sepanjang nefron. Ya. Dan yang paling aktif adalah di tubul berlingkar distal. Okey. Tapi bila kita masuk urea, tadi kita rembeskan urea. Baik. Urea ni sebab dia kecil, dia boleh terkeluar. Dia lari. Dia nak masuk dalam badan kita. So, Baik. tapi masih akan ada dalam urea dalam air kencing kita. Namun kita tak dapat nak keluarkan semua sebab dia kecil je. Ya, dan proses itu sentiasa berlaku di dalam tubuh kita, terutamanya dengan lebih terperinci dalam buah pinggang kita kan Cikgu, ginjal kita. Baik. Jadi Nisa, akhir sekali air kencing kita dia sepatutnya mempunyai bahan-bahan perkumuhan yang kita keluarkan tadi. Ya, betul. Kita ada air, kita ada urea, kita ada garam, sodium klorid melalui ion natrium dan ion klorida tadi yang kita tak dapat nak serap semua. Ya. Kita ada asid urik, Asid kita urik. ada kreatinina. Ini semua adalah bahan perkumuhan. Okey. Jadi Nisa, kita cerita balik bagaimanakah proses pembentukan air kencing. Okay. Nota saya Cikgu dah tak tahu rupa apa. Saya kira murid-murid di rumah pun sama-sama buat nota macam saya dan jom kita sama-sama lakukan aktiviti ini. Ceritakan kembali apa yang berlaku dalam proses pembentukan air kencing ini. Saya cuba Cikgu ya. Boleh, sila. Mari kawan-kawan. Okey, kita mulakan dengan darah tu memasuki di glomerulus Ya. di mana dalam darah ni ada komponen yang besar, ada yang kecil. Yang besar dia pergi kepada afferents, yang kecil dia masuk ke efferents. Oh, yang besar Yang pergi besar. ke efferents. Efferents, maaf terbalik pula. Yang besar pergi kepada efferents dan yang kecil pergi pada afferents. Oh tidak, semua darah memasuki Semua darah? afferent, menghala ke efferent. Menghala ke efferents. Salah terma pula saya tak guna. apa, jangan risau, itu proses pembelajaran. Ya, baik. Cuma yang besar akan kekal berada dalam efferent. Ya. Yang kecil akan pergi ke afferents. Pergi ke kapsul Bowman, Cikgu. kapsul Bowman. Kapsul menjadi Bowman. Yang besar-besar tu tadi ada 3 PEP. Ada platelet, erythrocyte dan protein plasma. protein plasma. Kemudian daripada kapsul Bowman tu dia pun travel ataupun dia berjalanlah pergi ke tubul berlingkar proximal di mana di sinilah berlakunya penyerapan semula. Kemudian dia nak turun ke bawah Cikgu, pergi kepada liquid Henle. Jadi bila dia turun ke bawah mengikut kecerunan kepekatan, dekat sinilah dia tak telap ion tapi dia telap air. Jadi air akan keluar. Betul. Air akan keluar bila ke bawah. Bila dia nak naik balik sebab macam gaung kan Cikgu, dia nak naik balik. Dia terbalik. Dia tidak telap air tapi dia telap ion. Betul. Okey, dia nak naik balik Cikgu. Saya pula berdebar. Jadi macam mana murid-murid di rumah setakat ini betul tak proses-proses kita tu? Jom kita teruskan. Bila dia naik kembali, kita akan pergi ke tubul berlingkar distal. Distal maksudnya dia jauh sikit dengan kapsul Bowman tadi tu, di mana dekat sini Cikgu berlakunya rembesan aktif. Rembesan aktif dan juga ada penyerapan semula. Betul. Ada bahan yang kita tak guna tu kat sinilah dia nak buang dan dia nak pisah-pisahkan macam okey ni macam tak berguna untuk tubuh badan, kita letak masuk ke dalam urea, kita nak buang dari badan kita. Dan apa lagi? Dia akan pergi ke ductus pengumpul di mana dalam urea kita adanya dalam urin kita adanya air, urea, garam, NaCl tadi tu, kita ada asid urik dan kreatinina.
Retinina. Betul, cikgu? Berdebarnya saya. Satu yang paling penting tadi di sini. Ya. 100% penyerapan kita serap apa dekat sini? Silap sini. Ya. Di sini kan penyerapan semula. Baik. Di mana yang kita serap 100% kat sini? Kita serap 100% glukosa dan juga asid amino. Asid amino. Betul, cikgu? Betul. Yeay. Di situ. Jadi sebab badan kita tak boleh nak lepaskan semua ni. Betul. Okey, terima kasih Nisa. Yeay. Murid saya yang sangat bagus cerita pasal Terima kasih proses murid-murid di pembentukan rumah. air kencing. Tapi Ya. masih belum habis lagi Ada tentang sikit lagi, sistem cikgu. Sikit lagi dekat sini. Kita cuba akhir sekali adalah, ingat tak awal-awal tadi cikgu cakap dua fungsi ginjal iaitu organ perkumuhan dan organ pengosmo kawal aturan. Jadi kita akan lihat bagaimana sebenarnya ginjal Ya. menjadi organ pengosmo kawal aturan. Dalam badan manusia, kita ada air, Nisa. Betul? Okey, kalau kita minum air, kita tahu kita akan selalunya Pergi ke tandas. Pergi ke tandas selalulah penghasilan urin yang banyak. Baik. Kalau kita minum sikit, urin kita akan sikit dan juga pekat. Dan Baik. semua ini adalah dikawal oleh ginjal kita. Dan ia juga berkait dengan sistem endokrin. Okey. Murid-murid telah belajar sebelum ini tentang otak. Alright? Ini adalah yang kita panggil sebagai hypothalamus. Hypothalamus lah. Hypothalamus. Kawasan di dalam otak kita. Ya. Dan di hypothalamus ada kelenjar yang kita panggil sebagai kelenjar pituitary. Dan menariknya hypothalamus ni, kita ada reseptor yang boleh tahu. Penerima ya, cikgu? Ya, dia menerima. Bila kita panggil osmoreseptor, dia mengesan kehadiran ataupun kadar air dalam badan kita. Apa akan jadi kalau kita minum banyak air? Bila kita minum banyak air, kat sini kan Nisa habiskan air teh tu. Maaflah cikgu, air teh cikgu ni habis pula saya minum tadi. Maksudnya kat dalam badan Nisa dah banyak air. Betul. Dan tekanan osmotik darah Nisa, maksudnya kepekatan darah Nisa lah, kat sini dia akan menurun. Ya, sebab dah ada air kan, kita akan cairkan. Kita campur. Bila dah menurun macam tu, osmoreseptor kita dia tidak akan dirangsang sebab dia macam you know what? Cukup. Dia cakap Dia kurang aktif dia lah kurang di situ. aktif sebab kepekatan dia tak pekat, dia cair. Jadi osmoreseptor kita tidak akan dirangsang. Ya. Bila osmoreseptor kita tidak dirangsang dekat sini, jadi ADH kurang dirembes. Maksud ADH ni anti-diuresis. Anti-diuresis. Maksud diuresis adalah diuresis. Salah pula. Maksud diuresis adalah penghasilan air kencing yang banyak. Okey, bila kita kurang bila ada anti-diuresis, maksudnya hormon ni dikeluarkan untuk mengelakkan air kencing yang banyak. Faham tak? Macam tu. Jadi, bila osmoreseptor kurang dirangsang, kurang ADH, jadi badan kita kata tak perlu simpan banyak sangat air. Ya. Dan aktifnya ADH ini adalah di kawasan tubul belingkar distal dan juga ductus pengumpul. ductus pengumpul di sini. Jadi bila ada ADH, dia akan buka banyak ruangan untuk keluar air kita keluar masuk dekat dalam badan kita. Tapi kalau kita minum banyak air, tak ada ADH kat sini. Ya. Alright? Jadi keluar air kencing, banyaklah air yang akan keluar kat sini. Oh ya. Tapi kalau kita minum sikit, darah kita akan jadi pekat. Osmoreseptor akan dirangsang. Dirangsang. Pituitary, kelenjar pituitary kita akan keluarkan ADH, hormon ADH. Bila ada hormon ADH, dia akan membuatkan tubul ini menjadi lebih telak. Jadi air akan keluar, masuk. Maksudnya badan kita simpan air. Jadi sebab itulah kurangnya rasa nak pergi tandas kalau Ya, kita sikit kurang minum air. Banyak air. perkara, tips, nota dan informasi-informasi menarik yang telah kita pelajari sepanjang slot menengah atas ini bagi mata pelajaran biologi. Tapi terima kasih banyak-banyak cikgu. Saya hari ini nota saya ni dah macam apa. Saya nak kena kemaskan nota saya supaya saya lebih memahami dan dapat buat ulang kaji. Murid-murid di rumah, terima kasih kerana menemani kami selama 1 jam ini. Cikgu Aira, sedikit kata-kata akhir dari Cikgu Ria.
ringkas, padat dan manis. Sweet orang kata. Okey, tak ada. Cuma kata-kata akhir bagi saya macam tadi lah Nisa, walaupun murid-murid sudah mendapat vaksinasi, jangan abaikan Ya. SOP. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Aira. Murid-murid di rumah yang menonton kami, mungkin ada yang baru nak tonton, dah habis tak mengapa, boleh ulang ulang tonton siaran ini di saluran YouTube Didik TV KPM dan dapatkan bahan-bahan pembelajaran, latihan dan sebagainya di portal Sumberku. Terima kasih semua. Terima kasih Cikgu Aira dari sekolah berintegrasi penuh sekolah berasrama penuh integrasi Gombak. Maaf kerana menemani Nisa selama 1 jam ini. Selama ini pula dah kan. Selama 1 jam ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Teruskan menonton Didik TV KPM. Bye.